Kak.
beramal mencapai kejayaan. Okey, semua murid dipersilakan duduk dah berdua. Semua murid dipersilakan duduk. Okey. Sebelum tu adakah semua murid tolong letakkan mic dalam keadaan mute. Letakkan mic dalam keadaan mute. Dipersilakan kepada adik Mukri untuk membacakan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dengar tak? Dengar. Mic dah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minal mujahidin. Allamal insana ma lam ya'lam. Amin. Okay, terima kasih kepada adik Mukri. Okay, seterusnya dipersilakan kepada awal hadis untuk bacaan ikrar. Maka kami rakyat Malaysia menentukan seluruh tenaga dan usaha kami capai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, penghargaan kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, terima kasih kepada adik awal hadis. Okey. Abi mohon kepada semua murid pastikan mic semua dalam keadaan mute. Tak ada seorang pun. Okey, semua boleh duduk. Okey, Arfan dah boleh duduk, Arfan. Okey, semua murid dah boleh duduk ya. Okey, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita peluang dan ruang pada pagi ini untuk bersama-sama kita berkumpul dalam perhimpunan pagi. InsyaAllah kita akan mendengar beberapa taklimat daripada guru-guru kita. Okey, dan juga nanti insyaAllah yang terakhir sekali Abi akan berikan sedikit nasihat kepada semua. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya majlis mempersilakan Ustaz Amar. Ustaz Amar dah ada kan Ustaz Amar? Ada. Okey,
dipersilakan kepada Ustaz Amal untuk memberikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Tolong mute boleh tak? okey, saya minta semua tolong mute. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Okey, siapa lagi tak mute tu tolong mute. Okey, hari ini alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan peluang lagi untuk bersama-sama, okey, menyertai kelas online dan bersama-sama hidup lagi, okey, diberikan nikmat hidup dan nikmat Islam. Okey. So untuk hari ini yang pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fahmi selaku guru besar sekolah Islam QGIS. Okey, kemudian guru-guru dan serta anak murid sekalian. Untuk hari ini Ustaz akan membincangkan ataupun menerangkan sedikit, okey, berkenaan dengan disiplin. Okey, berkenaan dengan disiplin. Okey, disiplin seperti mana kita di sekolah, okey, begitu juga kita kena menjaga disiplin kita di dalam kelas online. Okey, sama dia, kita masa kita sekolah, kita perlu menerapkan disiplin dalam diri seperti mana di rumah begitu juga. Okey, maknanya bila kita bersama-sama, okey, masuk ke dalam kelas online, jadi disiplin tu perlu ada supaya yang pertama tidak mengganggu guru-guru untuk mengajar. Okey, dan yang kedua tidak mengganggu kawan-kawan awak yang lain okey, untuk belajarlah, untuk kawan-kawan awak lain belajar. Okey, so yang pertama Ustaz nak sentuh berkenaan dengan adab kita ataupun disiplin kita ketika di Adab mana adab? kelas online. Okey. Okey, yang pertama Ustaz tunjuk, Ustaz akan share screen. Ustaz tak boleh nak share screen. Sami tolong open Sami. Okey, dah boleh sama. Dah boleh dah. Okey, nampak Okey, yang pertama kita tengok adab berguru online. Maksudnya adab berguru ni maksudnya awaklah menuntut ilmu dengan cikgu-cikgu. Okey. Macam mana kita nak beradab ataupun disiplin kita ketika kelas online. So yang pertama, pakai pakaian kemas dan sopan. Okey, pakai pakaian yang kemas dan sopan. Maksudnya dekat sini, okey, tak adalah mana ketika kelas online kita pakai pakaian yang pelik-pelik lah. Pakai singlet sahaja untuk lelaki ataupun pakai kain pelikat, tak mau. Okey, so mana kita pakai pakaian biasa, okey, tak perlu pakai pakaian sekolah, tetapi perlu pakaian yang sopan. Seperti mana kamu sekarang ni lah yang dah pakai sopan. So untuk lelaki, so, pakaiannya tak kira lah sama ada dia nak pakai t-shirt biasa ataupun t-shirt yang berkola dan pakai seluar. Okay, so tengok dalam gambar tu dia tunjuk pakai seluar pendek tak boleh, pakai kain pelikat tak boleh. Okay, maknanya pakai seluar biasa, baju t-shirt biasa ataupun t-shirt yang ada collar. Itu untuk lelaki. Okay, untuk perempuan, pakaian yang menutup aurat. Okay, pakaian menutup aurat, sama juga lah lelaki pun pakaian menutup aurat lah. Cuma perempuan ni, dia lebih ada satu lagi pakaian iaitu namanya tudung. So seharap lepas ni mana-mana pelajar-pelajar tak kira lah bermula daripada darjah 1 hingga darjah 6. So bila kamu kelas online wajib pakai tudung. Okey, sebab apa? Bila cikgu minta kamu buka kamera,
Time tu lah yang mana perempuan yang tak pakai tudung, baru nak cari tudung lah dan sebagainya. So bila kelas online je terus pakai tudung, pakai baju, pakai seluar. Yang lelaki pakai baju kemas seluar. Okay, supaya kamu sentiasa bersedia. Okay, itu dari segi pakaian. Okay, harap semua faham terutamanya pelajar-pelajar baru tahun 1. Okay, maknanya yang perempuan kena pakai tudung, yang lelaki kena pakai baju yang kemas dan sopan. Boleh pelajar-pelajar darjah 1. Kemudian yang kedua, okay, hidupkan kamera, tunjuk anda fokus. Okay, mana hidupkan kamera ni? Okay, saya akan cuba tunjuk macam mana nak hidupkan kamera ni. Okay, yang mana Okay, so kalau nampak mouse start ni kat belah bawah ni. Okay, belah bawah ni dia akan, kalau kita tekan kat sini, dia tulis turn off camera. Okay, dia tulis turn off camera. Mana kalau tekan dekat situ, dia akan jadi, contoh saya tekan. Okay, bila merah, bila kamu tekan ni, bila je merah, maknanya kamera tu dalam keadaan tertutup. Okay, bila kamu nak buka balik, tekan je balik yang warna merah ni. So, dia akan terbukalah kamera. Okay. Dia akan buka kamera. Mana bukan makna kata kadang-kadang bila cerita pasal kamera, kadang-kadang internet slow dan sebagainya. Okey, jadinya bila cikgu minta respon. Okey, tolong siapa Khadijah tolong buka kamera. Macam tu contoh contoh. Walaupun sekarang ni tengah buka kamera semua. Okey, contoh, so kena buka kamera. Masa itulah bila kamu dah pakai pakaian yang elok, yang dah pakai tudung, dah pakai baju cantik-cantik, dah pakai baju yang sopan, mana bila cikgu suruh buka kamera, secara automatik kamu boleh buka dan terus respon apa yang cikgu minta lah, apa yang cikgu nak sampaikan kepada kamu. Okey, so itu yang kedua. Okey, berkaitan dengan kamera. Okey, kemudian yang ketiga, mute mikrofon semasa guru mengajar. Okey, tak kira lah ketika PDP ataupun ketika pembelajaran ataupun ketika sekarang ni lah, iaitu perhimpunan. Mana kata kalau bila cikgu berkata-kata, okay, bila cikgu tengah bercakap ataupun bila cikgu tengah mengajar, so anda perlu off ataupun mute mikrofon. So untuk mute mikrofon pula adalah dekat button ni. Okay, button sebelah, dia ada dua ni. Nampak tak beza tu? Tak beza. Okay, so ni button sebelah ni. Okay, button sebelah ni. Kalau contoh kalau Ustaz tekan, so nanti suara Ustaz tak ada. Maknanya kalau dia turn warna merah, itu menunjukkan kamu off, kamu punya mikrofon. So kalau kamu cakap apa pun, cikgu ataupun pelajar-pelajar lain tak dengar. Okay, so itu cara dia kita nak off mikrofon. Okay, bila nak bercakap, kita kena raise hand. Okay, belah kanan ni nampak kan ada button mikrofon, ada button tutup call, ada button kamera. Okay, ada tulis kat sini raise hand. Okay, raise hand ni adalah bila kita nak bertanya. Okay, bila nak bertanya. Janganlah tekan sekarang ni, ramai-ramai ni macam mana Ustaz nak layan. So, salah satu lagi kaedah dia, macam nak bertanya tu, semua tekan tu, ramai orang tanya. So, cikgu nak jawab macam mana? Kena sorang-sorang. Okay, cikgu tak boleh nak jawab semua sekali. So, cikgu akan tengok siapa yang angkat tangan dulu. Okay, dia akan tanya. Lepas tu kemudian orang kedua seterusnya lah. Cumanya Ustaz nak pesan kepada semua, jangan kita main tekan je raise hand tu banyak kali. Sebabnya nanti kan kalau dah ramai sangat memang cikgu takkan jawab lah kamu nak tanya apa.
cikgu akan tanya semula. Okey, sorang-sorang angkat tangan. Okey, masa tu barulah sorang dulu, lepas tu baru yang lain. Tak boleh terus sekali semua nak tekan raise hand tu. Okey? Itu berkenaan dengan mikrofon dan juga macam mana kita nak bertanya. Okey, macam mana kita nak bertanya. Okey, seterusnya okey, ucapan terima kasih setelah selesai kelas. So bila habis kelas, dah tamat kelas, okey, barulah kita ucapkan terima kasih kepada guru-guru. Masa tu dan nak habis tu bolehlah semua buka mikrofon. Okey, semua buka mikrofon masa tu. Okey, baru ucapkan terima kasih cikgu, terima kasih ustaz, terima kasih teacher. Okey, terima kasih sir. Terpulanglah kamu nak sebut apa cikgu tersebut. Kalau cikgu tu dibahasakan dia cikgu, so terima kasih cikgu. Okey, kalau ustaz, terima kasih ustaz. Kalau teacher, thank you teacher. Kalau dalam bahasa Arab, syukran ustaz. Okey, dan sebagainya. Okey, itu adalah berkenaan dengan kelas online. Okey, kelas online. Okey, dan ustaz nak sentuh sikit berkaitan dengan chat. Okey, di chat ni. Okay, bila kamu di dalam kelas online, okay, kamu dilarang chat. Okay, kamu dilarang chat. Kecuali, okay, dilarang chat kecuali mic kamu rosak. Kamu nak tanya cikgu. Okay, bukan mic rosak. Kadang-kadang dia bukan berkaitan dengan mic rosak. Okay, kalau mic rosak ni selalunya ni, apa earphone ni rosak ke apa, so dipanggil mic rosak. Okey, tapi kadang-kadang benda elok tapi kamu tak boleh nak buat. Itu adalah berkaitan dengan kamu punya connection internet. Okey, so bila internet connection lemah, kadang-kadang kamu nak bercakap pun tak boleh sebabnya mic ni dia akan auto mute, okey, kepada sesiapa yang connection dia lemah. Okey, so bila contohnya jadi keadaan macam itu, okey, masa itulah kamu buka dekat chat, tanya cikgu. Nak kena buat muka surat muka surat berapa, nak cikgu ni nak buat macam mana, baru tulis dekat chat tu. Tak ada yang contohnya tiba-tiba dekat chat tu dia tulis contoh, saya bagi contoh. Tadi main PUBG tadi kalah lah. Aduh, main Mobile Legend tadi macam mana ni kalah. Tu tak nak. Okey, jangan sembang ataupun menceritakan benda-benda yang tak ada kaitan dengan pelajaran di chat. Okey. Kalau tidak, kamu akan dilaporkan kepada dalam grup kelas kamu main chat. Okey? Ataupun kamu ditendang kelas ke sebab kamu mengganggu kawan-kawan lain ke. Okey, tolong. Sebab bila berkaitan dengan chat ni, maknanya tak fokus kelas. Duduk sibuk chat je dengan kawan-kawan dia. Jadinya, cikgu duk ajar kat depan ni, sebenarnya dia tengah main chat kat tepi tu. Sebenarnya guru-guru boleh halang kamu daripada chat. Cumanya bukan guru-guru tak nak halang. Okey, ataupun tak nak bagi kamu chat. Itulah kadang-kadang sebabnya bila berkaitan dengan internet. Kamu tak boleh nak bersuara, kamu tak boleh nak on mic sebabnya internet connection kamu lemah. Jadinya chat tu akan digunakan sebagai kamu nak tanya kepada guru-guru. Itu sahaja. Okey, tidak boleh kamu menggunakan chat dengan kaedah kamu nak bersembang-sembang dengan kawan. Okay, dilarang. Kamu nak sembang-sembang dengan kawan kamu lepas kelas. Okay, kamu chat lah dekat Telegram, kamu chat lah dekat WhatsApp. Okay, WhatsApp. So, untuk chat di dalam Google Meet hanyalah untuk bertanya kepada guru-guru sahaja. Okay, boleh dapat setakat ni? Okay, kemudian berkaitan dengan cara kita nak bercakap dengan guru-guru. Okay, kadang-kadang kita nak bercakap dengan guru-guru, okay, bila dia akan jadi masalah bila kamu nak bertanya tapi cikgu tak dengar. Okay, cikgu tak dengar. Bukan salah cikgu tak dengar. Kadang-kadang cikgu tengah mengajar, kamu tiba-tiba nak bertanya. Tu Ustaz kata tadi menggunakan raise hand. Okay, bila kamu gunakan raise hand tu, cikgu boleh nampak. Okay, dia ni nak bertanya. Tapi kena seorang-seorang. Tak boleh ramai-ramai. Bila keadaan jadi contohnya kamu lambatnya cikgu nak jawab, lepas tu kamu marah-marah.
Kamu cikgu, saya. Macam tu. Tak faham macam tu Jangan menjerit-jerit ketika nak bertanya-tanya. Sorang-sorang, jangan risau. Okey, kalau macam cikgu tak perasan juga, masa tu lah guna chat tu. Tekan kata, cikgu saya dari tadi nak tanya. Tulis dekat situ, cikgu saya daripada tadi raisan cikgu tak layan pun saya. Macam gitu. Tulis kat situ. Ataupun bila dapat peluang tu, jangan menjerit. Mungkin ni tiba-tiba kamu menjerit, cikgu! Ni kalau Ustaz jerit kat sini, kamu sakit kan, telinga kamu kan? Jangan sampai kamu menjerit dengan cikgu. Itu adab kita dengan guru-guru ataupun adab kita dengan orang tua. Boleh tak menjerit dengan orang tua? Tak boleh kan? So jangan lepas ni ada yang menjerit-jerit, nak tanya cikgu tu sampai menjerit-jerit. Elok kita cakap elok-elok. Sebabnya itu adalah adab kita bila kita berkata-kata dengan guru. Okay, so guru ni ibarat seperti ibu ayah kamu juga. Kamu boleh ke jerit-jerit dengan ayah kamu? Tak boleh kan? Bila kita beradab dengan ibu bapa, Allah kata apa? Janganlah kamu sekali-kali berkata okay? Fala takul lahuma uffin. Maknanya kamu nak cakap dengan ayah kamu pun macam tu pun tak boleh. Apatah lagi menjerit. So sama dengan cikgu. Sebabnya cikgu ni ibarat guru-guru kamu, ibu bapa kamu di sekolah. Okay, so tidak boleh menjerit-jerit. Tanya elok-elok. Okay, itu berkaitan bila kamu nak bertanya. Okay, kemudian adab kita dalam kelas bila guru tengah mengajar. Okay, Ustaz perasan untuk tahun ni alhamdulillah setakat 2 hari ini masuk hari ketiga. Okay, semua masih lagi ada di dalam kelas online. Okay, masih lagi ada di dalam. Masuk Ustaz ada tu macam mana? Ni kan masing-masing buka kamera. So Ustaz nampak seorang-seorang ada kat depan kamera. Okay, so Ustaz harap benda ni akan berlanjutan hinggalah kita dapat semula belajar bersemuka di sekolah. Okay, maksudnya bila guru tengah mengajar, Ustaz harap semua berada di depan device masing-masing. Device tu apa? Peralatan kamu lah. Alat peranti kamu untuk belajar. Siapa guna laptop, dia ada je kat depan laptop. Siapa guna phone, so dia fokus je dekat phone bila guru tengah mengajar. Sebab terkadang, okay, murid-murid, okay, bila cikgu tanya, okay, contohnya Ahmad, cuba jawab soalan ni. Dia senyap je, dia tak kata apa. Rupanya dia tak ada kat depan komputer ataupun dekat depan telefon. Dia pergi mana dah? Dia masuk kelas, lepas tu dia pergi mana? Ustaz tak nak macam tu, okay? Itu adalah salah satu lagi adab kita ataupun disiplin. Okay, bila kita kelas online. Duduk je dekat situ, dengar je apa yang cikgu nak ajarkan. Bukan lama pun. Okay, dalam 45 minit lebih kurang. Sejam ke 45 minit. Okay, sebabnya bila mana kita nak mulakan kelas tu, awal-awal tu cikgu-cikgu akan tunggu lagi pelajar-pelajar nak masuk apa semua. Okay, dah masuk tu, mungkin start dalam mungkin 10 minit dah lewat sebab tunggu kawan-kawan lain nak masuk dan sebagainya. So tak lama pun. Lepas tu setiap kelas tu ada lagi rehat setengah jam. Tengah hari tu ada rehat lama lagi. Sejam ataupun sejam setengah. Jadi waktu tu lah kamu nak, masa rehat tu lah kamu nak ke tandas dan sebagainya. Cuma bila masa tengah kelas online, perlu nak ke tandas. Tak tahan dah ni. Nak buang air kecil ataupun nak buang air besar. Tak apa, bagi tahu je dekat cikgu, raise hand, okay cikgu saya nak ke tandas. Okay, ataupun buka dekat chat, cikgu izinkan saya pergi tandas. Okay, so nanti cikgu kata okay boleh pergi. Kemudian dah masuk tu chat balik, okay saya dah masuk. Chat je, tak payah nak raise hand, nak cakap saya dah masuk, tak payah. Chat je, okay cikgu saya dah masuk. Mana kata cikgu tahulah kamu dah ada ataupun cikgu akan panggil lah nama kamu. Okey, contoh Ashraf dah ada ke belum? Okey, ada. Okey, maknanya kamu dah balik daripada tandas. Macam tu Kena ingat, jangan sekali-kali kita masuk je awal-awal, lepas tu kita keluar. Bukan kita keluar, kita ada dalam kelas ni. Tapi kita tak ada di depan komputer ataupun laptop. Okey. So, itu saja untuk peringatan daripada Ustaz berkaitan dengan disiplin. Okay, so kalau ada apa-apa lagi penambahan, okay, guru-guru lain dalam minggu ini dan minggu depan, guru lain akan cuba bagi tahu macam mana kita nak berkelas online dan sebagainya. Okay,
Dan satu lagi sebelum saya terlupa berkaitan dengan kelas lah. Okey, pastikan jadual, semak jadual hari-hari. Okey, hari ni kelas apa? Hari ni kelas apa? Hari ni kelas apa? Sebab apa Ustaz kata kena semak? Okey, bila kamu nak start kelas, okey, masa itulah kamu nak sediakan buku apa kamu nak belajar. Macam kat sekolah, kamu akan ikut jadual, masuk beg dalam buku, masuk buku dalam beg. Okey, kemudian nak bawa pergi sekolah. So macam kelas online juga. Kamu kena tahu jadual kamu hari ni apa. So kamu dah standby dah buku tu siap-siap letak kat tepi yang meja ataupun komputer kamu. Siap alat tulis, contohnya hari ni bahasa Arab. Okey, bahasa Arab selalunya Ustaz suruh color-color. So color pun dah ada dekat situ. Ni nanti Ustaz kata okey boleh color, Ustaz tak ada color. So macam tu. Kena siapkan awal-awal apa yang perlu kamu gunakan ketika kamu nak belajar nanti. So tu Ustaz kata kena tengok jadual. Okey, tengok jadual. Hari ni belajar apa. So kamu dah sediakan, dah siap-siap. Buku apa, alat tulis, apa, pembaris, pemadam pensel, color dan sebagainya. Okey, so alat tulis tu sebenarnya untuk semua mata pelajaran sama je. Boleh je standby. Cuma untuk buku kamu kena standby kan, siap-siap. Okey, sediakan awal-awal buku apa dan sebagainya. Okey, so itu sahaja daripada Ustaz. Ustaz sudahi dengan aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tak nampak unik. Okey, terima kasih semua. Okey, alhamdulillah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Amar. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Amar di atas taklimat berkenaan dengan disiplin ketika dalam kelas online. Okey. Okey, Abi mohon semua dalam keadaan mute dahulu. Semua dalam keadaan mute. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita nak dengar. Okey, kita nak dengar taklimat berkenaan dengan aktiviti co-curriculum ataupun aktiviti yang akan dilakukan pada hari Rabu. Okey, sebab hari Rabu kita akan ada aktiviti co-curriculum. Ustaz menjemput kepada Ustaz Fazil memberikan taklimat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Hello, test. Hello, 1, 2. Dengar Ustaz Semua dengar Okey, jelas. Jelas Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni alhamdulillah, sebelum tu Ustaz nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir untuk perhimpunan pada pagi ini. Jadi sebelum tu Ustaz nak ucapkan terima kasih kepada guru besar kita Ustaz Ahmad Fahmi bin Suhaimi dan juga selaku pengetua di SMI QGIS. Jadi tak lupa juga GPK kurikulum kita, Teacher Ika yang banyak membantu kita untuk 2-3 hari ini dalam proses pembelajaran online. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada guru-guru lain juga yang banyak terlibat, banyak melakukan meeting secara online untuk menjayakan aktiviti ataupun pembelajaran kita secara online. Baik. Jadi Ustaz hari ini Ustaz akan terangkan beberapa ataupun apakah dia yang berkaitan dengan core curriculum sepanjang kita berada dalam rumah ataupun apa aktiviti yang sesuai sebenarnya yang kita boleh laksanakan sepanjang PKP ni. Terutamanya di dalam rumah lah. Jadi sebagaimana yang awak semua tahu, sebagaimana yang awak semua tahu, kita tak boleh nak berada di luar rumah, betul tak? Jadi tak boleh nak berada dekat luar. Jadi aktiviti luar ataupun kawasan di luar rumah kita tak boleh nak
laksanakan. Boleh laksanakan tetapi dalam keadaan yang terhad. Contoh kawasan depan rumah saja ataupun luar daripada rumah tu tak sampai daripada radius yang jauh. Okey, jadi nak laksanakan aktiviti contohnya senaman kat dalam rumah, mungkin ada yang tak pernah buat. Betul tak? Nak melakukan senaman aerobik contohnya dalam rumah. Mungkin tak pernah buat. Tapi insya-Allah sepanjang PKP ni QGIS akan menyusun beberapa aktiviti yang sesuai untuk awak semua. Nak dengar tak apa dia aktiviti yang kita akan buat nanti? Okey, sekiranya PKP ini akan berlanjutan sehingga bulan 3 contohnya, kita akan teruskan lagi aktiviti sebagaimana yang sebelum ni, iaitu tahun lepas. Macam mana tahun lepas kita hanya buat game online. Pada setiap hari Rabu pagi kita akan buat game online. Ada yang main Free Fire, ada yang main Mobile Legends, PUBG dan sebagainya. Tapi untuk tahun ni, tahun 2021, kita ada sedikit kelainan. Okey, sedikit kelainan dan Ustaz rasa banyak guru-guru dah tambah aktiviti yang sesuai untuk awak semua. Jadi sebelum Ustaz masuk apa aktiviti yang akan QGIS rancangkan kepada awak semua, jadi suka Ustaz menceritakan apa dia yang berkaitan dengan, apakah yang berkaitan dengan core curriculum. Core curriculum sekolah ini adalah satu bentuk, apa dia? Satu bentuk kegiatan luar bilik darjah. Hello, nampak tak muka? Tak nampak muka? Tak nampak apa dia. Tak nampak? Tak. Okey, dia adalah okey. Kegiatan di luar bilik darjah. Okey, tak apa. Satu kegiatan di luar bilik darjah yang memerlukan pergerakan yang luas contohnya. Contoh kalau kita berada dalam bilik mungkin luas, betul tak? Tapi pergerakan kita terbatas. Jadi sebab itu core curriculum ni seeloknya dilaksanakan di luar bilik darjah. Tak boleh awak nak main bola sepak dalam kelas, tak boleh nak main badminton, nak main futsal dalam kelas dan sebagainya. Jadi mesti berada dekat luar. Okey, jadi core curriculum ni untuk kita bantu badan kita ni supaya sihat. Siapa yang kat sini pagi-pagi dah sesama, pagi-pagi dah demam, pagi-pagi dah rasa batuk-batuk, itu sebab badan kita kurang bergerak, kurang berpeluh. Kalau boleh setiap hari kita nak badan kita berpeluh. Buat aktiviti apa pun, walaupun sekarang ni dalam PKP, kita melakukan senaman, kita melakukan workout, kita melakukan yoga contoh. Ada yang pernah buat yoga. Ataupun cycling kat dalam rumah contohnya. Okey, dia ada barang-barang gym contohnya. Dia suka angkat dumbbell contohnya. Jadi buat, jangan kita setiap hari duduk, lepas habis kelas kita buat apa? Tidur contoh. Jadi benda tu yang membuatkan badan kita letih tanpa lesu. Jadi untuk kali ni Ustaz tak nak bila setiap kali kukuh hari Rabu, Ustaz tak nak pelajar-pelajar anak Ustaz yang berada kat dalam rumah duduk saja. Mesti bergerak, bangun. Contoh kalau aktiviti pada minggu ni adalah aktiviti senaman. Pastikan semua dalam keadaan dah bersedia. Pakai baju sukan. Contoh Ustaz dah siap pakai baju sukan. Pagi ni je tak sempat nak jogging contoh. Sebab sejuk sangat pagi ni. Okey, baik. Itu yang penting dalam core curriculum. Jadi kita asah bakat juga. Yang kedua, kita asah bakat pimpinan. Apa yang ada di sekolah, contohnya aktiviti unit beruniform, TKRS dan juga KRS. Dua unit beruniform ni yang kita laksanakan untuk mencungkil bakat. Tak semestinya sukan dan permainan, tak semestinya kelab ataupun persatuan, tapi unit beruniform juga sangat penting. Jadi perlu penglibatan untuk semua pelajar. Bukan saja untuk tahun 1, bukan saja untuk tahun 6, tapi untuk semua sekali, termasuklah sekolah menengah. Jadi Ustaz nampak sekarang ni ramai pelajar yang duduk kat rumah merasa diri dalam tekanan. Betul tak? Kita asyik duduk depan handphone, depan tab, depan komputer, depan game.
main laptop dan sebagainya. Jadi ustaz tak nak bila kita berada dalam rumah, duduk saja ataupun baring saja, tidak melakukan aktiviti. Jadi nak mencongkel bakat kepimpinan. Okey. Dan permainan juga sama. Kita main bola baling, bola jaring dan ataupun futsal. Mesti ada ketua, mesti ada penyerang dia, mesti ada defend. Itu juga nak mencongkel bakat kepimpinan. Jangan bila dekat sekolah nanti ataupun dekat rumah, ustaz tak nak buat ustaz saya tak pandai ustaz. Itu adalah alasan yang paling teruk sekali yang ustaz pernah dengar. Bila kita get alasan, ustaz saya tak pandai, ustaz saya tak reti, cikgu saya tak pernah buat, saya tak tahu. Itu dah alasan yang paling teruk sekali kita sebagai orang Islam. Sebab apa Nabi kata apa? Orang beriman adalah orang beriman yang kuat, bukan orang beriman yang lemah. Nabi sebut bila orang yang beriman adalah orang iman yang kuat, orang beriman yang gagah, perkasa. Bukannya kata lembek, saya malas, saya tak reti, saya letih lah ustaz. Main bola, lari sekejap 1 kilometer dah letih. Itu tanda kita orang yang beriman yang kuat. Baik, seterusnya ustaz nak ceritakan terlebih sedikit apakah aktiviti koko kalau kita berada dekat sekolah nanti. Okay. Jadi aktiviti koko mingguan yang sekolah laksanakan ada 3 ke 4 aktiviti. Baik, yang pertama sukan dan permainan yang wajib awak join setiap minggu. Yang pertama itu swimming. Untuk tahun 1 dan juga tahun 2. Okey, swimming itu kalau kita berada dekat sekolah lah. Okey, bukan kita berenang dekat sekolah, di luar sekolah ada kawasan dia. Ada kawasan kolam renang. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah fencing, lawan pedang. Itu penglibatan untuk tahun 4. Yang ketiga memanah. Itu penglibatan untuk tahun 5 dan 6 termasuk sekolah menengah. Dan yang terakhir kita ada berkuda. Berkuda ni khusus kita nak letakkan untuk abang dan kakak awak di sekolah menengah. Pergi tandas. Okey, pergi. Baik, jadi ada aktiviti yang sekolah laksanakan nanti kita tak boleh buat sekarang dekat rumah. Ustaz kata berkuda. Mana kudanya ustaz? Tak sampai pun depan rumah, tak ada. Kita buat aktiviti tu semua dekat sekolah. Jadi ada juga hadis Nabi yang sebut tentang apakah sukan dan permainan yang Nabi suka. Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, Nabi suka 3 sukan yang Nabi suka. Apa yang pertama berenang, yang kedua berkuda dan juga yang ketiga memanah. 3 sukan yang Nabi suka. Tapi di antara sukan-sukan yang Nabi suka ni, Nabi lebih suka kepada memanah. Apa? Nabi suka ikut kepada generasi yang lama-lama. Nabi pernah lalu di kawasan lapang, Nabi ada beberapa orang yang memanah. Nabi pun tanya, aku sangat suka kepada orang yang sedang memanah ni sebab dia mengikut kepada Nabi Ayub dulu. Masa zaman umat Nabi Ayub. Jadi Nabi suka kepada memanah ni. Jadi kita pun nak join untuk memanah. Baik, jadi ada sikit lagi aktiviti yang ustaz akan laksanakan ataupun yang kita akan laksanakan minggu hadapan dan juga minggu-minggu seterusnya adalah berbeza. Yang pertama, kena ingat aktiviti yang kita akan laksanakan pada hari Rabu nanti adalah berbeza mengikut tahap masing-masing. Jadi kalau sebelum ni kita buat game online, kita akan tukar kali ni, reflect semua. Kita akan buat kepada permainan ataupun aktiviti yang lain. Apa dia? Yang pertama, sekejap. Baik, aktiviti yang pertama, ustaz sebut sikit je lah. Ustaz sebut sikit je. Ustaz sebut yang best-best. Okey. Yang pertama, kita akan buat live memasak. Yang ni penglibatan untuk
semua pelajar. Kita akan buat live memasak. Contoh masak apa? Masak yang simple-simple. Buat sandwich. Tak nak buat sandwich pun kita buat style Subway. Pernah makan Subway tak? Pernah kan? Kita nak buat macam mana Subway tu. Tapi Subway berisi awak sendiri. Awak letak tak apa-apa. Letak kerang ke contoh. Letak stong ke. Nak buat live memasak bersama dengan cikgu dengan awak sekali. Jadi siapa yang masak dia lah yang makan. Awak tak boleh delivery kat cikgu-cikgu kan. Kalau kat sekolah boleh lah delivery free je. Kan. Tapi bila awak kat rumah, awak masak, awak makan. Tak sedap awak punya asal. Masin tawa awak punya. Kan. Itu kita akan buat live memasak. Okey. Lagi yang kedua apa? Baik. Yang kedua, kita buat tahun lepas, kita akan buat e-games. E-game ni hanya terhad saja kepada pelajar-pelajar yang bila kita dah buat saringan. Contohnya dia pernah join ataupun dia memang pandai dalam permainan e-game. Contoh apa? PUBG contoh. Free Fire contohnya. Jadi kita akan tapis, kita akan tengok siapa pelajar-pelajar yang betul-betul kebolehan. Kita akan buat tournament bersama dengan pelajar. Kalau berjaya aktiviti ni Ustaz akan bawa ke peringkat sekolah. Maksudnya wakil sekolah pula lawan dengan sekolah lain, Seriti lain, Seriti Bestari ke, Seriti Hirak ke dan sebagainya. Kita akan lawan dengan sekolah-sekolah lain. Okey, kalau berjaya lah. Kalau ada lah kat sekolah ni yang betul-betul pandai main game kan. Okey, itu yang kedua. Apa lagi? Yang ketiga aktiviti yang kita akan buat. Baik, kita akan buat baik. Baik, okey. Yang ni khusus untuk yang tahap 2 lah. Kita akan buat juga webinar. Webinar khusus asas untuk TKRS dan juga webinar khusus asas untuk kelab dan persatuan. Webinar khusus asas untuk sukan dan permainan. Okey, itu akan di-join. Siapa yang join, kita akan berikan dia e-sijil. Automatik dia akan dapat sijil. Waktu PKP awak tak banyak kumpul sijil, betul tak? Tak banyak aktiviti, kamil tak ada. Sukan permainan bola kat luar pun tak boleh nak join. Tapi kita akan bagi sijil webinar tu. Penting untuk awak. Okey. Apa lagi? Kita ada senaman aerobik contoh. Kita nak buat Zumba. Siapa kat sini pernah buat Zumba? Saya. Mungkin pernah buat Zumba. Tapi kita akan buat lagu yang Islamik sikit lah. Saya. Lagu-lagu pelik-pelik. Kita akan ada juga cikgu-cikgu yang kat sini Ustaz nampak dia pakar buat Zumba. Dia terror buat yoga contohnya. Jadi Ustaz akan pilih lah guru-guru yang terlibat untuk join sekali. Baik, yang lain-lain tu kita akan rancang seperti biasa. Kita akan tukar-tukar lah aktiviti lain, mewarna ke, melukis poster. Kita akan buat menjahit, kelas menjahit contohnya. Okey, secara online lah. Kita akan tengok masa-masa yang sesuai. Okey, jadi itu saja. Ustaz rasa terlalu banyak ni cakap ni. Antara aktiviti yang sekolah akan laksanakan minggu hadapan, bermula pada minggu hadapan. Jadi Ustaz rasa itu saja. Ustaz harap semua dapat faham apa yang Ustaz sampaikan dan kita akan dapat join sama-sama. Okey, kalau sambutannya ramai, sambutan hangat, ramai suka kan, jadi Ustaz akan tambah lagi beberapa aktiviti walaupun dekat dalam rumah. Jadi itu sahaja pada Ustaz. Dan mohon maaf semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya yang terakhir kita akan dengar sedikit ucapan daripada wakil unit kurikulum. Okey, Teacher Izzah. Izzah, boleh ke Teacher Izzah? Boleh. Okay, mohon yang lain dalam keadaan mute. Mohon yang lain dalam keadaan mute. Ya. Hello. Okey, Cici Izzah boleh?
Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya pergi tandas. Ini. Boleh pergi tandas. Pergilah. Dengar tak suara teacher jelas tak? Teacher untuk sampaikan tentang sistem pembelajaran untuk bantu awak menghitung masuk kelas. Tengah ni. Itu teacher nak minta semua minta tolong tak mute. Nama biru tu. Mute. Pandai mute tak? Awak pandai mute tak? Okay, tolong tekan. Adik tudung purple, tolong tekan mute. Okay. Siapa pandai mute, tolong tekan mute sendiri. Tak perlu tunggu Ustaz Fahmi mutekan awak. Tadi saya macam dengar ceramah. Macam dengan ceramah. Okay. Semua dah mute dah? Okay, teacher nak teacher seorang je yang bercakap. Ni yang baju biru ni, Arfan Karim, tolong mute. Arfan Karim, mute tak? Cuba tekan. Pandai mute tak? Pandai. Okay, tekan mute. Dah. Dah? Teacher dengar lagi suara awak macam mana? Tekan mute, tekan mute. Okay. Pertama sekali, teacher ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fahmi, Ustaz Fazil selaku guru buku, Ustaz Firdaus, guru penyelia SMI, dan juga Tishika yang tak ada pagi ni, dia tak sihat. Okay. Pertama sekali ialah teacher akan terangkan apakah perkara yang awak perlu ada dalam peranti awak masing-masing, okay, untuk melincinkan proses pembelajaran. Okay, contohnya kalau awak pakai phone, awak kena install app apa, dan kalau awak pakai laptop, awak kena ada software apa ataupun perlu buka apa. Okay, pertama sekali, kalau yang pakai handphone, make sure ada Google Meet. Okay, pertama ada Google Meet. Yang kedua ada Google Calendar. Yang ketiga ada Google Classroom. Tu je. Yang tu je. 3. Okay, make sure ada 3 benda ni. Tolong tengok dalam handphone masing-masing dah cukup ke belum. Okay, Google Meet, Google Calendar dan juga Google Classroom. Make sure 3-3 awak dah update. Maksudnya dah versi yang terbaru. Kalau yang baru update, yang baru install, itu adalah latest version selalunya. Tapi kalau yang dah lama install daripada tahun lepas, tak pernah update-update lagi, awak boleh check dekat Play Store ataupun App Store, update. Okay. Kemudian pada tahun 2021 ni, kita nak buat bukan sedikit, sebenarnya banyak perubahan untuk sharing link kelas. Kalau awak perasan, guru-guru dah mula set reminder dalam kalender. Cikgu nak kencing. Jadi awak akan dapat reminder direct dalam Google Meet ataupun kalender. Okay, mula-mula sekali cikgu takkan share link dalam kelas. Memang nak bagi, tujuannya nak bagi awak semua terus buka link dalam Google Meet. Okay. Pertama sekali, macam mana nak pastikan awak dapat reminder yang betul pada waktu yang betul. Okay, tolong check masing-masing punya email. Cikgu nak pergi tandas. Okay, boleh pergi tandas. Okay, pastikan email yang awak berikan dalam kelas mestilah email yang betul. Okay, jangan ada salah eja. Contohnya, Cikgu nak pergi tandas. Boleh. Pastikan awak berikan email yang betul. Contohnya nama awak Daniel. Okay, Daniel dengan huruf A. D-A-N-I-A-L. Jangan awak pergi hantar dalam email kelas tu, awak tuliskan D-A-N-I-E-L. Kalau dah salah satu huruf, memang awak tak akan dapat notification, tak akan dapat reminder. Alright, make sure email yang betul. Cikgu nak pergi tandas. Ya, boleh.
Selepas ni siapa yang nak pergi tandas tolong chat je Tak payahlah unmute, awak jangan kacau teacher cakap tau. Tak boleh chat. Okay, Chat dalam off. chat. Cek dah tutup. Okay, mute. Dah lupa dah cakap apa. Nama. Okay, nama. Oh ya. Okay, email mestilah menggunakan nama awak. Okay, contoh nama awak adalah Ahmad Arif. Okay. Oh, chat dah tutup. Okay. Contoh kalau nama awak adalah Ahmad Arif. Okay, walaupun awak gunakan email ibu bapa awak, kalau awak rasa macam memang tak boleh nak guna email sendiri, make sure tukar nama tu jadi nama awak sebenar. Okay, teacher tak nak panggil nama ayah awak. Contohnya Ahmad Arif bin Aziz. Tapi nama email tu Aziz. Teacher akan panggil awak Aziz dalam kelas nanti. Tak pasal-pasal ayah awak yang kena seru. Okay. Dan kedua, tolong jangan pakai nama samaran. Okay. Masih ramai yang gunakan nama samaran. Nama gaming lah. Sweety Gaming, Islipak Gaming. Kemudian apa lagi yang teacher cam? VVQWQ. Macam mana teacher nak panggil nama awak? Okay, teacher tak dapat nak recognize who you are. Jadi, tolong siapa yang masih belum gunakan nama sebenar dalam email, tolong tukar. Okay. If possible, kalau boleh, minggu depan mulai hari Isnin, semua dah gunakan nama sebenar. Okay. Teacher tengok nak ramai sangat yang tengah chat ni. Boleh tak? Kalau chat tu teacher kata apa tadi? Chat hanya untuk siapa yang nak minta izin pergi toilet. Sebab tak nak awak unmute. Boleh ya? Baik teacher dan semuanya, baiklah. Okay, yang kedua. Okay, bila Google Meet pastikan awak dah log on dengan email awak sendiri. Sama juga seperti GC. Mesti email yang sama. Kalau Hana Azhar gunakan email nurhanaazhar@gmail.com, pastikan dua-dua GM dan juga GC gunakan yang sama. GM adalah Google Meet, GC adalah Google Classroom. Google Classroom, okay, kalau boleh tak payah gunakan 2 email, jangan gunakan 3 email. Gunakan satu sahaja. Kita tahu adik mula-mula daftar gunakan email ibu ayah. Okay. Ada yang gunakan email ibu ayah sebab awak tak buat lagi email sendiri. Tapi bila once awak dah update dah ada nama mak ayah. Okay? Teacher nak satu je. Dalam GC, satu nama awak. Dalam DM, reminder, satu nama awak. Muntazakul, tolong mute Muntazakul. Kenapa Ustaz Fahmi mute saya? Silap tekan. Okay, Muntazakul jangan unmute ya. Teacher tengah bercakap. Terima kasih. Okay, apa lagi? Oh, yang ketiga. Berkaitan dengan macam mana awak dah dapat link kelas. Okay, bila awak punya email dah betul, dah hantar email yang betul, ejaan yang betul, dah gunakan akaun yang betul dalam app Google Meet, dah gunakan akaun yang betul dalam Google Classroom. Okay, jadi bila hari kejadian, contohnya hari Isnin awak ada kelas sains, for example. Kelas sains pukul 10. Awak akan terus dapatkan link dalam Google Meet. Jadi awak tak perlu nak tanya dalam kelas, apa link? Teacher, mana link? Tak perlu. Sebab mulai 2021, kita nak cuba untuk tak berkongsi link dalam Telegram. Okay, guru-guru pun mula-mula tak akan share link. Cikgu, suara saya problem, tak apa. Bagus juga suara awak problem. Lagi tak perlu cakap apa-apa. Jangan main chat tu ramai-ramai tu. Okay? Boleh Okay, teacher dapati ramai yang dah berjaya masuk kelas gunakan reminder Google Meet. Okay, yang belum lagi berjaya, okay, boleh tolong chat dengan guru kelas ataupun message dengan guru-guru subjek awak. Bagi tahulah apa masalah yang awak hadapi. Kita akan cuba bantu. Okay, kita nak semua orang, 100% pelajar boleh masuk link kelas gunakan reminder GM. Tak perlu minta link dalam grup Telegram. Faham Ada apa-apa lagi ke nak sebut? Okay. Semalam ada seseorang yang tanya dalam grup kelas. Okay.
link GC, link Google Classroom yang banyak-banyak ada cikgu-cikgu kongsikan dalam grup kelas. Contohnya BM, link Google Classroom sekian. Kemudian link BI, link Sains, link Hadis, link apa lagi, subjek matematik. Dan banyaklah semua subjek dia ada Google Classroom dia yang tersendiri. Kalau ada 11 subjek, 11 lah Google Classroom. Kalau ada 9 lah kelas Google Classroom. Ada yang tanya apa nak kena buat ni, kena pilih ke? Tak. Okey, bukan pilih, awak kena klik satu persatu semua subjek tu dan tekan join class. Okey, yang murid-murid yang darjah 4, 5, 6 mungkin dah tahulah. Murid darjah 1, murid darjah 2, murid darjah 3. Okey, tolong itu bukan pilihan untuk awak kena join kelas semua sekali. Okay, make sure nanti pergi balik dekat grup Telegram. Okay, semak satu-satu, tekan satu-satu link, adakah awak dah join. Kalau awak berjaya masuk Google Classroom, maksudnya awak dah join. Kalau awak tekan, dia keluar button join class, awak kena tekan join class dulu. Okay, dekat situ guru-guru akan kongsikan bahan ataupun assignment, homework, link untuk awak hantar homework. Saya rasa itu je. Ada benda ke yang saya perlu tambah? Ada benda yang tertinggal? Cukup, okey. Alright, ada soalan lagi nak tanya anak-anak murid teacher? Boleh chat, jangan tanya. Okey, Munir nak tanya apa Munir? Tak ada apa-apa, tertekan. Tertekan, okey. Main-main lah tu. Okey, itu sahaja. Jadi, okey, teacher summarykan sikit, teacher ulang sedikit sahaja. Mula-mula sekali, make sure ada 3 app dalam handphone. Okey, Google Meet, Google Calendar dan juga Google Classroom. Kedua, tolong semak email awak. Betul tak email yang awak bagi dalam kelas? Ketiga, tolong tengok awak dah join Google Classroom semua ke belum? Okey, contohnya ada 9 subjek, awak baru join 8. Make sure awak completekan lagi satu tu awak join. Okey, yang keempat, kalau boleh jangan minta link kelas. Okey, semak dulu dekat kalender ataupun semak dalam Google Meet. 10 ataupun 15 minit sebelum kelas mesti ada reminder. Kalau tak ada boleh message dengan guru-guru. Baiklah, itu sahaja pesanan daripada teacher untuk so far lah, itu sahaja. Okey, kalau ada soalan boleh tanya guru kelas. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Teacher Iza. Okey, mohon kepada semua untuk mute. Habis nak habiskan dah? Okey, terima kasih. Okey, insyaAllah Abi ucapkan terima kasih kepada Teacher Iza di atas penerangan berkenaan dengan pembelajaran secara online. Okey, Abi rasa dah dengar semua taklimat, dah dengar semua. Jadinya yang terakhir Abi nak pesan kepada semua, kelas kita selepas ni pukul 10 betul, ada rehat lebih kurang 10 minit. Abi nak tolong minum air, tolong segarkan mata, buat exercise sedikit sebelum mula. InsyaAllah tepat jam 10 kita akan masuk sama-sama kelas. Okay, kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah. Kita habiskan perhimpunan kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا سبحان الله وأتوب إليه.